Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 25 Jun 2020. Selepas 3 bulan ditutup bagi membendung penularan pandemik COVID-19, pembukaan semula sekolah di Sabah semalam berjalan lancar. Ia termasuk 21 buah sekolah menengah di Sandakan. Tinjauan media di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Elopora Bestari Sandakan mendapati pelajar dan sekolah berkenaan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kita lihat di sekolah ini saja pun kehadiran tingkatan 5 dan tingkatan 6 sebanyak 96%. Jadi bila keseluruhan ini di daerah Sandakan semuanya melebihi 80% dan ke atas lah. Kami ada 2 jenis kurikulum. Perdana pastinya pelajar kami lebih daripada 35 lah. Kita akan pecahkan mengikut saiz kelas lah. Paling ramai pun 20 orang satu kelas. Sementara itu, seramai 433 pelajar 6 atas Kolej Tingkatan 6 Tawau memulakan semula sesi persekolahan. Sebelum ini kami di rumah mengadakan kelas online mungkin agak susah. Jadi mungkin inilah yang memberikan pelajar lebih membaralah dia punya jiwa, lebih bersemangat untuk belajar. Jadi awalnya bimbang tapi yakin dengan pihak kolej dan kementerian untuk keputusan untuk memberi kebenaran kami kembali ke sekolah. Sebelum ini, RTM melaporkan dijangka lebih 500 lagi pelajar 6 rendah akan hadir kemudian. Sementara itu, tinjauan RTM di Kota Belud mendapati para pelajar tingkatan 5 dan 6 hadir ke sekolah dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Para pelajar SMK Arsyad Kota Belud yang ditemui mengakui suasana hadir ke sekolah kali ini nyata berbeza berbanding sebelum ini. Sebelum ni pergi sekolah tidak perlu ambil suhu. Tapi sekarang di sekolah kita kalau di tanggap sekolah sekarang memang kena ambil suhu dan tulis suhu di meja pendaftaran di depan. Sekarang ni setiap kelas ada macam provide satu sinki yang khas untuk cuci tangan. Jadi sebelum murid masuk ke kelas ataupun selepas keluar kelas juga, dorang sentiasa akan mencuci tangan. Sementara itu, di Keningau seramai 3,104 pelajar tingkatan 5 dan 6 daripada 11 buah sekolah menengah memulakan sesi persekolahan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Apin Apin. Kamsi Ahmad berpuas hati dengan persiapan pembukaan sesi persekolahan untuk hari pertama. Kami memang amat berpuas hati dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Saya dapat belajar secara bersemuka semula dengan guru-guru. Dengan itu saya dapat memahami dengan lebih jelas pembelajaran. Tidak seperti sebelum ini saya perlu belajar sendiri di rumah. Mereka ditemui selepas Pegawai Pendidikan Daerah PPD Keningau, Masli Wahib, meninjau pembukaan sekolah di SMK Apin Apin Keningau. Walaupun pembukaan semula sesi persekolahan sejak semalam hanya melibatkan pelajar yang bakal menduduki peperiksaan awam, namun terdapat sekolah rendah yang turut membuat persediaan. Tinjauan RTM di Sekolah Rendah Kebangsaan Saint Monica Sandakan mendapati pihak sekolah membuat persediaan yang menjurus kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP termasuk penyediaan waktu rehat pelajar secara berperingkat. Turut disediakan mesin penyemburan cecair pembasmi kuman, sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga sekolah. Kita memastikan semua kelas di sekolah ini sudah dibersihkan. Kami akan memulakan sanitasi di setiap tempat di sekolah ini, terutama sekali untuk bilik guru itu sendiri. Kemudian kami susuli dengan bilik-bilik darjah pelajar dan begitu juga dengan kawasan kantin lah. Sekolah ini mempunyai 683 pelajar tahun 1 hingga 6, 46 guru termasuk 3 guru interim dan 5 anggota kumpulan pelaksana. SRK Saint Monica merupakan satu-satunya sekolah kluster kecemerlangan di Sandakan yang diiktiraf pada 9 Mac 2015. Perkembangan COVID-19 di Sabah, tiada pertambahan kes positif, sembuh atau kematian direkodkan semalam. Menjadikan kumulatif kes positif kekal 366 dengan jumlah keseluruhan kes sembuh juga kekal 350.
Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, sehingga 12 tengah hari semalam, 9 kes masih aktif dengan kebolehjangkitan melibatkan 4 daerah. Tuaran mencatatkan kes aktif tertinggi iaitu 4 kes, diikuti Penampang 3 serta masing-masing 1 kes di Tawau dan Papar. Dalam pada itu, jumlah korban akibat wabak itu di negeri ini kekal 7 orang. Lelaki warga Indonesia berusia 23 tahun yang dikesan positif COVID-19 Ahad lepas kini masih mendapat rawatan lanjut di Hospital Tawau. Kes itu yang dikesan menerusi saringan di Pusat Tahanan Sementara PTS Tawau merupakan pesakit ke-19 membabitkan warga Indonesia di Tawau dan Lahad Datu. Konsul Republik Indonesia di Tawau, Sulistijo Jati Ismoyo berkata lelaki berkenaan sepatutnya dihantar pulang ke Indonesia semalam menerusi proses penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin PATI. BTS ya, jadi warga memang harusnya dipulangkan, tapi karena masih ada kes COVID menimpa dia, harus menunggu sampai negatif. Sulistijo berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau penghantaran pulang siri kedua 314 warga Indonesia yang terkandas di Tawau akibat PKP di Terminal Feri Tawau. Mereka adalah sebahagian daripada 425 individu yang telah mendapat kebenaran untuk pulang ke negara asal. Warga Indonesia ini pulang menaiki 3 kapal sewa khas melalui pelabuhan Terminal Feri Tawau ke Nunukan, manakala 111 lagi akan dihantar pulang Jumaat ini. Alhamdulillah kami bersyukur, berterima kasih kepada Konsul Tawau KRI Tawau. Berterima kasih atas kepulangan kami, karena kami ini sudah lama tertahan di sini. Kami berterima kasih untuk Kerajaan Malaysia untuk pemulangan kami ke Indonesia. Seramai 267 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dihantar pulang minggu ini. 134 daripada mereka dihantar pulang semalam, manakala 133 lagi Jumaat ini. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, kesemua parti berkenaan dihantar melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau ke Nunukan, Indonesia. Kesemua mereka telah menjalani ujian saringan COVID-19. Dalam satu kenyataan, Siti Saleha menjelaskan penghantaran pulang kali ini merupakan kali ke-17 dan 18 melalui laut, menjadikan jumlah keseluruhan 3,936 parti dihantar pulang tahun ini, melibatkan warga Filipina, Indonesia, India, China, Pakistan dan Vietnam. Katanya MKN Sabah komited memastikan semua parti yang ditahan dihantar pulang ke negara asal dengan kerjasama pihak kedutaan negara terbabit. Proses penghantaran pulang parti diselaraskan bersama Jabatan Imigresen Malaysia dengan bantuan Jabatan Kesihatan, Polis Diraja Malaysia dan pelbagai agensi berkaitan. Pasar Malam Keningau kini beroperasi semula mulai Isnin lalu selepas hampir 3 bulan ditutup berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Operasi pasar tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketika ditemui pemberita, Pegawai Pelesanan Majlis Daerah Keningau Ahmad Abdul Ghani berkata pihaknya memastikan setiap penjajah dan pengunjung pasar malam mematuhi SOP ditetapkan selain tidak membenarkan golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan kanak-kanak di bawah 12 tahun mengunjungi pasar malam. Bukan saja para peniaga tapi para pengunjung juga untuk mengikut pintu masuk untuk diambil suhu, iaitu ada 3 tempat keluar masuk. Saya sebagai salah seorang penjajah di sini menyeru kepada semua pengunjung-pengunjung supaya kita sama-sama menjaga SOP, iaitu kita jaga kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tidak lupa juga kepada penjaga Pasar Malam Keningau untuk mematuhi SOP Pasar Malam yang disediakan oleh kerajaan. Saya bersyukur sebab Pasar Malam sudah dibuka dan pelanggan macam kami ini banyak pilihan untuk dibelilah. Saya harap sama-samalah kita memberi kerjasama pada SOP yang telah digaris pandu oleh kerajaan untuk memutuskan COVID-19. Turut meninjau pembukaan semula operasi pasar malam ini pasukan dari Pejabat Kesihatan Kawasan PPK Keningau.
Kira-kira 200 ahli Parti Warisan Sabah Warisan dan 100 ahli Parti Amanah Negara Amanah dari kawasan Kepulauan Bahagian Batu Sapi mengumumkan keluar parti serta-merta semalam. Ia menjadi gelombang kedua selepas 600 ahli warisan sepanggar diketuai Ketua Wirawatinya, Raisah Abdul Ghafur bertindak serupa Ahad lalu. Pengumuman keluar parti itu diketuai Ketua Cawangan Warisan Kampung Terusan Baru Pulau Timbang Sandakan Azman Mong dan Ketua Biro Sukan Amanah Sabah Dani Anak Ganggai. Bercakap dalam sidang media, Azman mendakwa tindakan keluar parti dibuat kerana hilang kepercayaan terhadap kepimpinan tertinggi Parti Warisan. Perkara itu disokong Dani yang turut hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Parti Amanah. Selain meninggalkan parti, Azman dan Dani turut melepaskan semua jawatan yang disandang dalam parti masing-masing serta merta. Satu mayat lelaki berusia 28 tahun ditemukan mati dalam kebun di Kampung Bundung, Topokon, Tuaran kira-kira pukul 9 pagi semalam. Mayat berkenaan ditemukan pemilik kebun yang kemudiannya menghubungi pihak polis. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim mengesahkan penemuan mayat tersebut ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Siasatan awal mendapati tiada sebarang kesan kecederaan pada tubuh mangsa, manakala kad pengenalan diri dan duit masih berada pada mangsa yang dipercayai telah meninggal dunia dalam tempoh 12 jam sebelum ditemui. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Tuaran oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengikut prosedur operasi standard SOP untuk proses bedah siasat dan calitan COVID-19. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat.
Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 25 Jun bersama saya, Buma Win. Kita mulakan berita pagi dengan perkembangan ini. Kerajaan negeri sentiasa menepati janji kepada rakyat dalam setiap projek. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, antara buktinya adalah menerusi pelancaran projek Rumah Spektra Permata yang dilancarkan pada 2016 dan kini dijangka siap penghujung tahun ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata sebanyak 86 buah rumah Spektra Permata di Kemuyang kini sedang dibina. Di kawasan itu dengan sebahagiannya sudah pun siap. Bagi menambah baik perancangan sedia ada, kerajaan negeri merancang untuk membuka jalan baharu bagi membolehkan penduduk yang bakal berpindah ke kawasan perumahan baharu itu mempunyai jalan akses yang singkat untuk bergerak keluar masuk ke kawasan bandar. Ke arah itu, jelasnya sebuah jalan baharu sepanjang 9 km akan dibina sebagai jalan pintas dari kawasan Kemuyang menembusi Jalan Teku Pasai Siong. What we do now is we have delivered the initial project until today and will be continued under the 12th Malaysia Plan. That is beginning next year, 2021. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan ke projek perumahan Spektra Permata di Sibu semalam. Turut hadir pada lawatan itu Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai yang juga adu nangka. Pekerja warga Indonesia yang mempunyai permit kerja yang sah dibenarkan memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, mereka wajib menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang ditetapkan dan ujian swab dilakukan pada hari ketibaan serta hari ke-10. Kos kuarantin di pusat kuarantin yang telah ditetapkan dan ujian COVID-19 pada hari ketibaan dan hari ke-10 akan ditanggung oleh majikan. So the employer have to pay for the quarantine as well as the testing. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media perkembangan COVID-19 Sarawak di Kuching. Semalam, Sarawak merekodkan 1 kes positif COVID-19 yang dilaporkan di daerah Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat semalam sebanyak 570 kes. Datuk Amar Douglas turut memaklumkan kes ke-570 itu adalah kes warga tempatan yang bekerja sebagai pengurus projek di syarikat pembinaan yang sama dengan kes 2 pekerja Indonesia, iaitu kes ke-563 dan 565 yang dilaporkan pada 18 Jun lepas. Setakat ini seramai 112 kontak bagi kumpulan pertama telah pun disaring dan 312 kontak bagi generasi kedua telah pun dikenal pasti. Siasatan masih berterusan untuk mengenal pasti kontak-kontak serta punca jangkitan tersebut. Datuk Amar Douglas menambah sebanyak 44 PUI baru dilaporkan semalam dan 4 kes masih menunggu ujian makmal. Dalam sidang media yang sama, beliau memberitahu bagi kluster Kidurong kekal 8 kes positif dan setakat ini 217 saringan dilakukan, 206 negatif dan 3 lagi masih menunggu ujian makmal. Kluster tapak pembinaan Podium Kuching pula 62 saringan dilakukan, 3 positif dan 59 negatif. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugambas memberitahu kerajaan tidak mempunyai sebarang masalah memberi masa lanjutan kepada kontraktor-kontraktor menyelesaikan projek yang diberikan kepada mereka. Katanya kerajaan memahami kelewatan projek adalah disebabkan pelaksanaan PKP. Walau bagaimanapun, Dato' Amar Douglas Ugambas berharap agensi pelaksana seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS, pejabat residen dan pejabat daerah terus memantau pelaksanaan projek di kawasan masing-masing. Beliau berharap agar pihak kontraktor dapat menyiapkan projek seperti yang dijadualkan demi kepentingan rakyat. Dato' Amar Douglas yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban memberitahu demikian selepas mengadakan perjumpaan dengan pelbagai jabatan kerajaan mengenai status pelaksanaan projek transformasi luar bandar di bahagian Betong.
Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak menggariskan 7 kerangka bagi menangani isu kemiskinan bandar di Sarawak secara holistik dan bersepadu. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu kerangka tersebut merupakan garis panduan bagi mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada pelbagai agensi dan jabatan berkaitan. Datuk Seri Fatimah menjelaskan antara isu yang akan difokuskan dalam kerangka tersebut ialah mengenai pangkalan data, polisi dan tadbir urus kemiskinan bandar, perumahan, persekitaran dan kesihatan, kemudahan asas dan masalah sosial. Tambahnya, 4 bandar utama di negeri ini ialah Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri akan menjadi tumpuan kerangka itu nanti. Beliau memberitahu demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pertama penyelarasan menangani isu kemiskinan bandar di Sarawak di Kuching semalam. Beliau juga menambah pelbagai implikasi kemiskinan bandar yang telah dikenal pasti, antaranya ialah risiko kesihatan, masalah sosial, ekonomi dan juga kesan psikologi. Polis Sarawak sedia bertugas menjelang pilihan raya negeri PRN Sarawak kelak. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail menegaskan walaupun menghadapi kekangan logistik dan kaki tangan, namun ia tidak menghalang pihaknya membuat persiapan. Dato' Aidi Ismail berkata segala keperluan bagi tujuan persiapan di daerah-daerah seluruh Sarawak akan diutarakan ke peringkat pusat. Beliau ditemui pemberita selepas menziarahi keluarga dan memberi penghormatan terakhir kepada mendiang bekas Sub-Inspektor Ngalinuh Bala di Kampung Lusut Lambir, Miri. Berusia 79 tahun, mendiang mula berkhidmat pada 14 Januari 1961 sebagai anggota polis sebelum bersara daripada perkhidmatan polis pada 31 Disember 1995. Atas keberanian dan pengorbanan mendiang ketika dalam perkhidmatan, mendiang telah dikurniakan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa pada 6 Julai 1972. Mendiang akan dikebumikan di tanah perkuburan Kristian SIB Lambir pada esok hari. Mendiang meninggal dunia di Hospital Miri akibat diabetes dan komplikasi paru-paru kira-kira jam 6.47 petang Selasa. Polis Kuching menahan 6 lelaki tempatan Selasa lepas disyaki melakukan pemerasan ke atas seorang subkontraktor di sekitar Bandaraya Kuching. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa dalam kenyataannya berkata, tangkapan dilakukan oleh sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching sekitar pukul 3 hingga 9 malam. Superintendent Merbin menjelaskan tangkapan tersebut susulan satu laporan polis yang dibuat oleh seorang subkontraktor di tapak pembinaan jalan raya di sebuah taman perumahan di Kuching pada 19 Jun lepas. Dalam kejadian berkenaan, mangsa mendakwa didatangi ahli kumpulan tersebut yang mengaku sebagai penjaga kawasan pembinaan itu dan seterusnya menuntut wang pemerasan daripada mangsa. Beliau memberitahu berdasarkan siasatan awal ke atas ke-6 suspek, pihak polis percaya kumpulan itu turut terlibat dalam satu lagi kejadian dengan modus operandi yang sama. Semakan rekod lampau pula mendapati kesemua suspek mempunyai rekod berkaitan jenayah dan narkotik. Hasil pemeriksaan air kencing mendapati 4 suspek positif dadah jenis metamfetamin. Kesemua suspek kini direman selama 4 hari. Proses pembukaan semula sekolah semalam berjalan lancar di daerah Tatau dan Sebauh. Pihak Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebauh hadir memantau ke sekolah bagi memastikan garis panduan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dipatuhi. Pasukan pemantau yang diketuai Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebauh, Samri Suhaili telah berada di SMK Sebauh seawal pukul 6.45 pagi. Para pelajar terlebih dahulu beratur di luar pagar sekolah sebelum masuk dan diperiksa serta dicatatkan bacaan suhu badan sebelum bergerak masuk ke dalam kawasan sekolah. Di SMK Agama Miri juga sesi persekolahan berjalan dengan lancar mengikut garis panduan yang ditetapkan. Pengetuanya Ustaz Ahmad Fauzi Yaakob berkata pihaknya terdahulu telah membuat persediaan awal dengan mengadakan perjumpaan maya bersama ibu bapa dan pelajar menerusi aplikasi Google Meet bagi menerangkan garis panduan yang perlu dipatuhi. So far, bila semua orang patuh, parent pun patuh, cikgu-cikgu patuh, pelajar patuh, dia jadi mudah. Saya yakin disiplin pelajar yang telah kita bina selama ini memudahkan semua ini dipatuhi. Beberapa pelajar yang ditemui gembira dan teruja kerana dapat meneruskan sesi pembelajaran yang bermula hari ini. Rasa teruja juga sebab lama dekat rumah
Jadi sekarang dapat peluang untuk belajar dengan kawan-kawan, tapi ada juga jarak. Kami dah dapat berinteraksi dengan orang lain, tapi perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Dalam satu majlis ringkas pagi tadi, sumbangan berupa pelitup muka, hand sanitizer, risalah dan termometer daripada Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting, diserahkan oleh wakil beliau kepada Pengetua SMK Agama Miri. Warga Seksyen Berita Ehwal semasa BES RTM Kuching mengenakan pakaian seragam sekolah sebagai memberi sokongan moral kepada warga pendidikan dan pelajar. Usaha itu bagi meraihkan pelajar tingkatan 5 dan 6 yang memulakan sesi persekolahan mereka bermula semalam. Sokongan ini dipamerkan setelah hampir 4 bulan sekolah ditutup ekoran Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lepas. Untuk adik-adik yang kembali ke sekolah, terus amalkan kebiasaan baru dengan menggunakan pelitup muka. Saya tahu adik-adik excited jumpa kawan-kawan. Ingat, amalkan penjarakan sosial 1 meter. Saya harap anda semua boleh menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru meskipun dalam tempoh PKP pemulihan ini. Selamat kembali ke sekolah. Amalkan kebiasaan baru. Sekian Berita Pagi Sarawak, saya Bumawin. Amalkan penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan salam sejahtera.